الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memberikan kita kekuatan dan nikmatnya iman dan Islam. Dapat sama-sama kita berkumpul, tidak lain dan tidak bukan tujuan kita adalah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbil Alamin. Okay, kita akan sambung. Kita berhenti di mana? Bagus kan? 71 42. Okay, kita dah sebutkan di antara tanda-tanda kiamat ia adalah munculnya golongan apa? Khawarij. Okay, kalau kita sebut tentang Khawarij, siapakah itu Khawarij? Itu adalah orang-orang yang mengkafirkan orang lain kerana orang itu tidak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ataupun orang itu tidak berhukum dengan hukum Allah, terus dia akan mengkafirkan orang lain. Jadi kita jangan jadi perangai macam perangai Khawarij. Tengok orang buat dosa, dia adalah seorang yang buat maksiat, tapi bukannya seorang yang kafir. Jadi kita berhenti di hadis tu, betul tak? Nabi SAW bersabda, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana halnya anak panah yang melesat keluar menembus haiwan buruannya. Jadi kita dah sebutkan minggu lalu, kenapa Nabi SAW umpamakan seperti mana orang yang memanah haiwan dia dan dia rasa macam haiwan itu tak kena, tetapi kerana lajunya, kerana tajamnya dia punya anak panah tu. Dan begitu juga dengan orang Khawarij, dia punya amalan dia terlalu kuat, dia punya solat dia sampai nanti kita akan tengok ciri-ciri Khawarij, iaitu dahinya hitam. Kerana kuatnya solat, tetapi dalam masa yang sama dia tak mendapat ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak kena bersederhana dalam agama. Dan lebih lagi yang kita paling kena pentingkan adalah ilmu sebelum beramal. Yang kata Imam Bukhari meletakkan dalam bab, dalam kitab sahihnya adalah babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Yang hendaklah ada ilmu sebelum berkata dan beramal. Nampak tak? Itu yang paling penting sebelum kita melakukan sesuatu amalan. Kita tengok footnote tu, number 54. Panjang tak? Panjang. Cuma saya simpulkan sikit je. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika kami sedang ada bersama Rasulullah dan ketika itu beliau sedang membagikan harta kepada orang-orang, lalu datanglah Zulhuwaishirah, underline tu. Itu nama orang yang antara yang digolongkan dalam golongan Khawarij. Zulhuwaishirah. Dia adalah seorang lelaki yang berasal daripada Bani Tamim. Seraya berkata, wahai Rasulullah, berbuat adillah. Dia tanya siapa ni? Tanya Rasulullah. Dia tak ingat ke yang Rasulullah ni Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu semua kat Rasulullah. Jadi kenapa dia nak suruh Rasulullah buat adil? Nampak? Maksudnya dia mempertikaikan keadilan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menjawab, celakalah kamu. Siapakah yang berbuat adil jika aku tidak berbuat adil? Nampak? Nabi dah marah. Nabi marah. Kerana apa? Bukan kerana dia jatuhkan maruah Nabi, tetapi ini adalah amanah. Kalau Nabi tak buat adil, kau sangka orang lain nak buat adil ke? Dan kau sangka yang aku tak buat adil ni, adakah aku buat suka hati aku? Begitulah. Jadi kita tak boleh nak tegur Nabi, kerana Nabi itu wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak mengatakan dengan hawa nafsu, kecuali itu adalah wahyu. Lalu dia mengatakan apa? Nabi SAW mengatakan, rugilah kamu jika kamu mengira bahawa aku bukan orang yang paling adil. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku atas orang ini, biarkan aku menebas lehernya. Nampak? Ini siapa yang nak tebas ni? Umar.
Kita tahu Umar ni memang defensif. Lagi-lagi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, mesti dia nak tebas kepala orang. Tu antara habit dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, biarkan dia. Tengok, inilah lembutnya Nabi. Sesungguhnya dia mempunyai beberapa teman. Salah seorang dari kalian meremehkan solat bersama solat mereka, solatnya bersama dengan solat mereka, puasanya bersama puasa mereka. Mereka membaca Quran tetapi hatinya lalai, tidak memahami bacaannya. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah yang melesat keluar menembus haiwan buruannya. Jika dilihat dari ketajaman anak panah itu, tidak ditemukan sesuatu bekasnya. Jika dilihat dari mata anak panah senjatanya, tidak ditemukan sesuatu bekasnya. Jika dilihat dari anak panahnya, tidak ditemukan sesuatu bekasnya. Jadi ulang lagi. Jika dilihat pada bulu anak panahnya, tidak ditemukan sesuatu bekasnya. Telah mendahului kotoran dan darah. Maksudnya adalah mereka keluar dari Islam dengan sebahagian amalan perbuatan mereka, sedang mereka tidak menyadarinya. Sebagaimana seorang pemburu yang melempar senjatanya lalu mengenai kelinci atau kijang, senjata itu mengenai kijang dan melukai tubuhnya, lalu senjata itu keluar dari tubuh haiwan yang terkena tersebut dari arah yang lain hingga tembus, sehingga pemburu tersebut menyangka bahawa lemparannya tersebut tidak mengenai sasaran, padahal sebenarnya mengena. Tanda-tanda mereka adalah seorang yang ada tanda hitam antara siku dan bahunya, seperti seperti perempuan atau seperti daging kecil yang tumbuh. Mereka keluar pada zaman ketiga, terjadi perpecahan di antara umat manusia. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Maksudnya apa? Ini hadis yang sahih yang menerangkan kita tentang detail bagaimanakah ciri-ciri orang Khawarij. Jadi kita faham tadi bahawa Nabi SAW katakan mereka itu bukan keluar Islam daripada semuanya, tapi sebahagian amalannya. Kata Nabi SAW tak bunuh, tak suruh mereka dibunuh. Kerana mereka tak keluar Islam secara zahir, tapi ada syubhat dia dekat situ. Jadi itu antara ciri-cirinya. Kita tengok seterusnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar pada akhir zaman nanti kaum yang muda umurnya, kerdil akal. Apa maksud kerdil? Kecil akalnya. Kepala besar, otak. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak memahaminya dan tidak mengamalkannya. Mereka meriwayatkan hadis akan tetapi tidak memahami maknanya. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar, melesat keluar menembus haiwan buruannya. Jadi itu antara ciri-ciri Khawarij. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala hindarkan kita daripada golongan tersebut. Jadi antara kita nak tahu kita termasuk ataupun tidak golongan tersebut, kita tengok kita ni suka kafirkan orang atau tidak. Kalau tidak, walhamdulillah. Tapi kalau iya, itu antara ciri-cirinya. Jadi jangan suka mengkafirkan orang. Kerana kalau kita kafirkan orang tu tak kafir, kafir tu kembali kepada siapa? Kembali kepada kita. Wal'iyyazubillah. Seterusnya, bilakah pertama kali munculnya Khawarij? Bila pertama kali? Pasca peperangan Siffin. Kita dah sebutkan tentang peperangan Siffin sebelum ni, betul tak? Peperangan Siffin ni antara siapa? Antara sahabat. Siapa sahabat tu? Ali dengan dia ada dua peperangan antara para sahabat. Yang pertama peperangan Jamal. Ingat tak? Peperangan Unta. Itu antara siapa? Ali dengan Aisyah, dengan Zubair, dengan Talha. Tu peperangan Jamal. Tapi yang kedua, peperangan Siffin, ini antara Ali dengan Muawiyah sahaja. Boleh tak? Jadi kalau kita tahu, kalau kita sebut tentang peperangan Siffin, itu antara siapa tadi? Ali dengan Muawiyah. Dia bukannya peperangan, itu kesalahfahaman. Penduduk Syam dan Iraq sepakat untuk melakukan tahkim. Apa maksud tahkim? Antara dua kelompok
maksudnya apa? Maksudnya melakukan satu upacara pendamaian. Ataupun kita angkat bendera lah. Dua-dua angkat bendera, gaduh tak? Jadi maksudnya dia berserah lah. Dia saling faham memahami. Jadi kat situ, bila Ali dengan Muawiyah dia bersetuju untuk tak nak perang antara satu dengan lain, maka kat bawah tu, dekat dalam kumpulan tu ada orang yang tak setuju dengan perintah ni. Maksudnya diorang tak boleh jadi untuk kita tak lawan, mesti nak kena lawan. Jadi itu yang mereka jadi ekstrim. Dan kembalinya Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu ke Kufah membuat kelompok Khawarij memisahkan diri dan mencabut dukungannya kepada Ali. Jadi kita tahu golongan Khawarij adalah golongan yang sokong siapa? Ali. Padahal pada asalnya baik, pada asalnya bagus. Tetapi kerana tadi tu mereka baca Quran tapi tak faham, mereka meriwayatkan hadis tapi tak faham. Jadi itu musibah. Jadi kalau kena, kita belajar dengan guru. Tak boleh kita belajar balik rumah buka buku Sahih Bukhari, tak faham tak tidak. Jadi tak apa, biar kita mula dengan kecil-kecil. Hadis 40 Imam Nawawi, itu je nak, subhanallah. Belum lagi kita nak masuk ke dalam. Jadi kita sabar. Kita jangan jadi orang kata gagah. Tapi bukan gagah, apa nama dia? Lojo. Dia sabarlah perlahan-lahan dalam menuntut ilmu. Jangan terlalu semangat, akan mengakibatkan kita tersalah faham. Jumlah mereka dalam pasukan ada 8,000, ada lain tu. Bukan sikit orang Khawarij. Ramai orang Khawarij, 8,000 orang. Ada juga yang menyatakan 16,000 orang. Tu ada riwayat yang mengatakan 16,000 orang. Mereka pergi menuju ke daerah Harwa, ataupun Hawra. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengutus Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kepada mereka untuk berdialog. Jadi pada waktu itu Ibnu Abbas masih hidup. Ingat tak siapa ni Ibnu Abbas? Kalau kita sebut Ibnu, apa maksud Ibnu? Anak. Jadi Ibnu Abbas anak kepada siapa? Abbas. Senang je. Ibnu Abbas anak kepada Abbas. Siapa nama dia? Nama dia Abdullah. Tulis dekat tepi tu. Nama dia adalah Abdullah bin Abbas. Dan itu footnote yang panjang. Kita tengok 56 dengan muka surat sebelahnya, semua cerita tentang dialog antara Ibnu Abbas dengan kumpulan Khawarij. Jadi saya simpulkanlah, boleh tak? Saya simpulkan. Jadi apabila Ibnu Abbas bertemu dengan kumpulan Khawarij, dan bila kumpulan Khawarij nampak Ibnu Abbas datang, dia tahu itu Ibnu Abbas. Lalu dia tanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, apa gerangan kau datang sini?" Pasal ini kan golongan Khawarij. Kenapa kau boleh masuk sini pula? Lalu Ibnu Abbas pun macam biasalah. Dia datang, dia bukan untuk bergaduh. Dia datang untuk memahamkan apa yang mereka tak faham. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, akulah orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansar, dan aku juga adalah sepupu Nabi SAW. Dan janganlah engkau membenci menantu Nabi SAW. Siapa dia? Ali bin Abi Talib. Lalu dia tanya, tengok, ini Ibnu Abbas. Dia tanya kepada golongan Khawarij, apa yang korang tak puas hati dengan Ali ni? Nampak? Mesti nak kena tahulah apa yang mereka tak puas hati. Dia katakan ada 3 perkara yang aku betul-betul tak puas hati dengan Ali bin Abi Talib. Yang pertama dan yang kedua, yang ketiga tu kena baca sendiri. Boleh ya? Boleh. Itu nanti minggu depan bila dah baca, terangkan kat saya pula. Boleh? Tapi yang kesimpulannya adalah Ibnu Abbas. Nanti balik kita baca dan kita dapati bahawa Ibnu Abbas menyanggah pendapat mereka. Maksudnya apa yang mereka tak puas hati sebenarnya tak ada isu pun. Tapi kerana kedegilan mereka, kerana ketidakpuashatian mereka yang menyebabkan mereka seterusnya sebegitu. Dan kita akan nampak bagaimana mereka membunuh. Ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Khabbab. Abdullah bin Khabbab nanti saya akan ceritakan. Jadi itu boleh baca tak kat rumah? Boleh ya? Itu yang footnote tadi tu. Kalau kita tengok muka surat 44, 45, tu semua bawah footnote, betul tak? Tu semua cerita tentang dialog tersebut. Sampailah muka surat 46.
Okey, jadi kita tengok muka surat 46 dekat atas sekali. Sebahagian dari mereka yang kembali bergabung mendukung Ali sebagai khalifah umat Islam. Jadi apa berlaku bila Ibnu Abbas tadi dia cakap kat mereka bahawa apa yang kau sangka ni semua salah. Jadi ada di antara mereka yang pun join balik dengan Sayyidina Ali. Tapi ada di antara mereka yang masih lagi ganas dan bertambah ganas. Dah salah, tak nak mengaku salah. Orang kata bodoh sombong. Orang dah bagi tahu, dah terangkan, itu dengarlah elok-elok. Ini tak nak. Ini pasal kita jangan jadi begitu. Kita kalau dah diterangkan, ini kan ada dalilnya daripada Al-Quran, ini kan ada dalilnya daripada sunnah Nabi SAW. Kita dengar. Jangan cakap, oh tak nak, ni mak bapak aku juga betul. Mak bapak kau mana betul? Dia tak boleh begitu. Kerana Islam ini, dia bukan ikut siapa betul, dia ikut apa yang Allah dan Rasulnya katakan. Boleh tak? Itu prinsip kita nak kena ambil. Lalu Ali memberikan khutbah kepada mereka di Masjid Kufah. Maka mereka berteriak dari samping masjid, tidak ada hukum kecuali dengan hukum Allah. Mereka juga mengatakan, kamu telah berserikat dan berhukum pada orang-orang dan tidak berhukum dengan kitabullah. Jadi kenapa mereka nak bergaduh lagi ni? Kerana dia mengatakan bahawa Ali bin Abi Talib tak ikut kitab Allah. Kenapa? Ali bin Abi Talib tak ikut kitab Allah. Mereka sangka mereka yang nak ikut kitab Allah. Sebenarnya niat mereka baik tak? Baik, iaitu mereka nak ikut apa yang Allah suruh. Itu pasal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Ini antara ayat. Kalau kita tengok, orang biasa akan mainkan dengan ayat ni. Dia nak kafir orang senang je. Dia akan sebut ayat ni, "Wa man lam yahkum." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, fa ulaika humul kafirun. Allah sebut dalam Quran, maka dia adalah orang kafir. Boleh tak? Faham tak ayat ni? So base daripada ayat ni, orang-orang Khawarij mengatakan Ali itu kafir. Ada dalil tak? Ada. Maksudnya dia guna ayat tu, tapi tidak tepat. Ini kerana apa? Kerana lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala sambung lagi, fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika humuz zalimun. Mereka itu bukan kafir, ada tahapnya. Mereka itu orang yang fasik, ada tahapnya mereka itu orang yang zalim. Tetapi bukan pada Ali. Ada salah tempat sebenarnya. Itu pasal jangan seronok sangat nak menghentam orang. Jangan. Itu antara adab-adab ataupun antara ciri-ciri Khawarij. Kita kena tenang-tenang je dalam Islam. Apa yang kita rasa kita belajar, kita dengar betul, ada sumbernya, insya-Allah kita ikut. Tapi bahayanya apabila kita cepat nak menuduh orang lain kafir. Orang lain sesat. Jadi kat situ dia marah dengan Ali pasal Ali tak hukum dengan hukum Allah. Itu pasal nak tahu kenapa dia cakap macam tu, itu Ibnu Abbas dah jawab dalam dialog tadi. Balik rumah kena buat kajian sikit lah. Boleh tak? Boleh. Nanti minggu depan kita bahas lagi. Tak apa, pelan-pelan. Kita tak kejar, betul tak? Kita MRT masih ada lagi. Jadi maka Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, kalian mempunyai 3 hak atas kami. Tengok, Ali masih lagi bagi mereka can. Dia katakan, korang ada 3 hak atas kami. Yang pertama, kami tidak akan mencegah kalian dari masjid-masjid kami. Subhanallah. Nampak tak? Walaupun kita dah orang musuh kita, geram tak? Geram. Kalau boleh aku tak nak tengok muka kau lagi. Tetapi atas dasar Islam, walaupun mereka itu Khawarij, tapi masih mengucapkan kalimah syahadah, Ali tak boleh halang mereka daripada masjid. Nampak? Kita jangan mainkan sentimen perasaan kita dengan orang. Kalau itu ada masalah, itu antara dia dengan kita. Tapi dia dengan Allah, itu serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasal kalau kita ada konflik dengan orang, jangan dengan semua orang pun kita bantai dia salah. Itu antara kita dengan dia. Dengan orang lain mungkin tak ada masalah. Jadi jangan sekongkolkan semua perkara dalam satu masalah. Boleh? Jadi Ali mengatakan apa? Kami tidak akan mencegah kalian dari masjid-masjid kami. Kami tidak akan mencegah kalian dari mendapatkan rezeki kalian dari harta rampasan perang. Maksudnya apa? Mereka layak untuk dapat harta rampasan. Kalau peperangan dulu, jadi kita akan masuk tentang peperangan Turki dan sebagainya. Itu cerita yang menarik. Lalu kita dapat tahu bahawa daripada peperangan itu banyak sebenarnya harta rampasan. Ada Ali tak pun sisihkan mereka. Yang ketiga, dan kami, aku underline, itu paling penting.
dan kami tidak akan memulai peperangan terhadap kalian selagi kalian tidak membuat kerosakan. Okay? Jadi itu janji Ali. Selagi korang tak buat kerosakan, selagi korang tak menyakitkan kaum muslimin, selagi itu kita tak akan serang kau. Maksudnya walaupun dia dah digolongkan dalam Khawarij, begitu-begitu ada hadis yang sahih, betul. Tapi sekali korang tak kacau kita, selagi itu kita tak boleh nak buat apa-apa. Jadi kita tengok apa berlaku lepas tu. Kemudian mereka berkumpul dan membunuh umat Islam yang melewati mereka. Apa maksudnya? Dia tak puas hati. Pasal Ali dah cakap macam tu, ni tak boleh jadi. Jatuh maruah tak? Jatuhlah maruah. Di dalam 8,000 orang, dalam 16,000 orang, tiba-tiba Ali cakap macam tu. Mestilah orang ramai nak dengar cakap Ali. Betul? Tapi di situ mereka rasa tercabar. Kalau dia cakap tak ada, aku tak nak dengar cakap Ali. Kau tengok Ali. Ali, tengok nanti. Lalu orang yang lalu di kawasan mereka, itu mereka bunuh. Nampak tak? Itu pasal Nabi SAW cakap awal-awal, mereka ini dia keluar Islam dia dengan sebahagian dia. Dan dia punya climax dia kat situ. Maka mereka membunuh Abdullah bin Khabbab bin Al-Arad. Ia dan membelah perut isterinya. Lain tu membelah perut isterinya ketika isterinya tengah mengandung, ada anak. Dia pisahkan. Nampak tak? Jahat tak? Jahat. Ni bayangkan ada orang mengandung sini, nak buat operation boleh tak? Jadi kita tengok, ini golongan Khawarij. Itu pasal kita tak pelik seandainya dia bunuh orang sesuka hati. Dia nak kata ini hukum Allah, dalam kitab Allah ada ke? Tebak. Contoh, dia boleh buat sesuka hati. Padahal pada zaman Nabi sendiri, nak bunuh tu Nabi tahan-tahan dulu. Tengok macam tadi Umar. Betul? Nak bunuh nanti dulu Umar, nanti ada banyak lagi proses kita kena hadapi. Ada lagi banyak saksi-saksi yang kita kena bawakan. Tak boleh terus bunuh. Itu pasal jangan terlalu fanatik sangat, ataupun jangan terlalu cepat sangat menghukum orang lain. Itu masalah yang besar. Lalu dia bunuh Abdullah bin Khabbab bin Al-Arad. Itu dia bunuh pada tahun ke-37 Hijrah. Tulis kat tepi tu number 37 Hijrah. Apa kisah Abdullah bin Khabbab bin Arad ni? Waktu tu dia lalu. Kan tadi dia cakap dia akan bunuh semua orang yang melalui kat situ. Maksudnya orang jalan kat kawasan mereka dia akan bunuh. Bila ditanya, siapakah kamu? Bila Abdullah bin Khabbab tadi lalu dengan isterinya, bila ditanya, siapakah kamu? Lalu Abdullah bin Khabbab mengatakan, aku adalah sahabat Nabi SAW. Dan terus dia tanya tentang Abu Bakar, Umar, Uthman dengan Ali. Lalu Abdullah bin Khabbab mengatakan dia antara sahabat Nabi yang paling agung. Nampak? Dia puji lah. Jadi puji, memang dia orang agung. Lalu apa yang berlaku? Lalu dia pun ambil Abdullah bin Khabbab, maka dia pun bunuh Abdullah bin Khabbab. Lalu apabila Abdullah bin Khabbab dah mati, apa yang berlaku? Dia tanya kepada isteri dia. Kau isteri dia? Subhanallah. Lalu dia pun nak bunuh isteri dia. Tapi sebelum isteri dia dibunuh, isteri dia cakap apa? Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau kau bunuh lelaki, itu masih bolehlah masuk akal. Asal dia lelaki. Tapi kau nak bunuh seorang wanita yang dalam keadaan mengandung, itu pasal dia tak heran. Lalu apa yang dia buat? Maka depan-depan dia juga dia bunuh dan dia toreh perut isteri dia. Dan keluarkan anak dia. Bayangkan anak dalam keadaan janin lagi. Dan anak tu ada terkeluar kat situ. Dan itu kekejaman golongan Khawarij. Tengok, jadi nampak daripada segi zahirnya nampak macam power, dia baca Quran dan sebagainya. Tetapi jangan pula kita ambil peluang ni untuk bersangka buruk dengan orang. Nampak orang baca Quran, aku tahu dah siapa ni. Jangan nak masuk klinik Quran ni, semua Khawarij ni. Astagfirullahaladzim. Jangan begitu pula. Itu kita tak boleh nak hukum hati orang. Boleh tak? Jadi tapi kalau dia memang dah jelas-jelas tu kafir, ni kafir, itu antara ciri-ciri mereka. Jadi kita Islam, lagi-lagi kat Singapura ni, iman kita dah lah sikit. Nak kafir-kafirkan orang lagi, habis iman tu. Boleh tak? Jadi ini kita nak kena tahu tentang golongan Khawarij, supaya dia tidak menjadi ataupun tidak kita fahami dan kita ikut-ikut mereka. Ketika mengetahui hal ini, maka Ali bertanya kepada mereka, siapa yang membunuhnya? Maka mereka menjawab, kami semua yang telah membunuhnya. Nampak? Daring lagi.
Dah bunuh. Jadi orang cakap kita bunuh. Sekarang kau besar, tak puas ke apa? Contohlah di bahasa sekarang lah. Lalu apa yang berlaku? Kan tadi Ali dah janji, kita takkan perang kau sampai apa? Kau rosakkan umat Islam. Ini kerana Abdullah bin Khabbab, terjadinya satu lagi peperangan, nama dia peperangan Nahrawan. Tulis kat tepi tu, peperangan Nahrawan. Ada kat situ? Ada. Okey, bagus. Maka Ali bersiap-siap untuk memerangi mereka dan bertemu mereka di peperangan Nahrawan dan membantai mereka. Membantai mereka. Itu tahun keberapa perang Nahrawan tu? Tulis kat situ, tahun 37 Hijrah. 38. Tadi dia bunuh Abdullah bin Khabbab. Lalu tahun berikutnya disediakan peperangan yang besar. Lalu akhirnya dalam peperangan Nahrawan tu siapa menang? Siapa menang? Ini bukan peperangan antara orang Islam. Maksudnya bukan antara orang Islam dengan orang kafir. Tapi ini orang Islam dengan orang Islam. Antara Khawarij dengan pengikut Sayyidina Ali. Siapa menang? Sayyidina Ali menang. Ni adalah Sayyidina Ali menang. Jadi apa yang berlaku lepas tu? Dan dia tujuan dia sebenarnya nak bunuh Sayyidina Ali. Tapi tak berjaya. Tapi biasalah, mereka tu banyak dan tak semua yang mati. Betul? Mereka ada yang masih lagi dendam. Maka pada tahun ke-40 Hijrah. Tulis kat bawah tepi tu, ada kat kuda tu, tulis kat bawah kuda. Pada tahun ke-40 Hijrah, Ali dibunuh. Ali dibunuh oleh siapa? Siapa nama dia? Pembunuh Ali ni? Nama dia Abdul Rahman. Nama sedap. Ada nama Abdul Rahman ni? Abdul Rahim ada? Nama dia Abdul Rahman bin Muljam. Abdul Rahman bin apa? Muljam. M-U-L-J-J-J. Muljam. J-A-M lah. Muljam. Abdul Rahman bin Muljam. Dan ada kisah sikit lah. Saya bawakan sikit kisah dia tentang bagaimana dia nak bunuh Sayyidina Ali. Dia bunuh Sayyidina Ali kerana dia asalnya orang yang baik. Jadi asalnya orang yang baik. Waktu tu kerajaan Sayyidina Umar, Sayyidina Osman hantar dia ke negeri Syam untuk apa? Dia mengajarkan agama. Subhanallah. Abdullah bin Muljam, dia antara orang yang pandai dan dia dihantar untuk sebarkan Islam. Tetapi dia kalah kerana apa? Kerana wanita. Dia kalah kerana wanita. Ada seorang wanita yang dekat kampung tu, yang dia pengajar tu, dia lah paling cantik sekali. Dan kenapa wanita tu yang menjadi sebab? Kerana tentera-tentera Sayyidina Ali bunuh keluarga si wanita tersebut dalam peperangan antara Khawarij dengan Sayyidina Ali lah. Lalu keluarga dia pun terbunuh. Lalu dia pun katakan kepada Abdullah bin Muljam, kau nak kahwin dengan aku boleh, tapi dengan dua syarat. Bagi aku 3,000 dirham, dengan lagi satu syarat, bunuh Sayyidina Ali. Lalu ni antara fitnah. Itu pasal fitnah kat dunia ni antaranya wanita. Tapi nikmat yang paling indah adalah wanita yang salihah. Salihah tak sini? Amin. Okey, jadi apa yang berlaku? Maka pada hari tersebut Abdullah bin Muljam pun serang Sayyidina Ali pada waktu subuh. Biasalah waktu subuh dia punya mindset tu tak ada mindset perang ke, tak ada mindset apa. Tetapi dia nak Abdul Rahman bin Muljam. Lalu dia datang pada waktu subuh. Dia nampak Sayyidina Ali tengah berjalan. Biasalah waktu subuh takkan nak bawa pakai baju bersih pergi solat, betul tak? Lalu dia pun ambil pedangnya, lalu dia pun tetap dan kena kat kening Ali sini. Pernah kena tak? Itulah macam tu kan. Dia kalau dia tetap kena dekat kening dia dan putus kat situ. Jadi Sayyidina Ali pun jatuh mati di situ. Jadi itu kerana apa? Kerana antaranya wanita. Tak semestinya wanita sekarang kita tengok dah kena benci wanita. Tidak. Itu wanita-wanita yang tertentu lah. Wanita kat sini semuanya solehah. Betul tak?
Okey, dan wanita tu siapa nama dia? Nama dia adalah Khatam. Apa macam mana nama dia? Nama dia Qatham. Apa nama dia? Itu nama dia. Qatham. Khatam. Lalu matilah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Matilah Sayyidina Ali. Maka apa yang berlaku lepas tu? Selepas itu jatuhlah pemerintahan Khalifah Ar-Rashidin. Dan lepas tu barulah naiknya Muawiyah. Lepas tu naiknya kerajaan-kerajaan yang lain yang kita akan sambung selepas ini. Bagaimana kisahnya? Boleh tak? Jadi itu bahayanya apa golongan Khawarij. Ada yang nak jadi Khawarij sini? Tak nak. Dan kalau ada pun sifat tu, boleh juga Ustaz nak try. Dia jangan ni pedang sini saya bagi. Jadi seterusnya jadi kalau tulis kita dah sebut, kalau kita bincangkan tentang tanda-tanda kiamat ni, kita akan tulis sama ada ini dah berlaku ke belum, dah berlaku dan berterusan. Khawarij sampai zaman sekarang tu ada. Khawarij sampai zaman sekarang itu ada. Itu tulis itu tik dia dah berlaku, dan tunjukkan arrow ke kanan, itu maksudnya berterusan lah. Ini sampai ke bila? Wallahu ta'ala a'lam. Okey, boleh teruskan lagi? Okey, seterusnya kita tengok nombor 11. Munculnya para dajjal pendusta yang mengaku sebagai nabi. Faham tak tajuknya? Akan datangnya para orang-orang yang mengaku menjadi nabi, dan itu kita boleh sebut dia dajjal, tapi bukan dajjal yang betul-betul. Pasal dajjal ni memang sifat dia penipu besar. Pasal dajjaluna kadzabuna. Semua dajjal ni semua pembohong punya muka. Ada muka pembohong sini. Okey, jadi kita tengok di antara tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya para dajjal pendusta yang mengaku sebagai nabi. Mereka menyebarkan fitnah dengan kebatilan mereka. Dan Nabi SAW telah mengabarkan bahawa jumlah mereka ada sekitar 30 orang. Underline 30 orang yang mengaku menjadi nabi, yang kita boleh panggil dia sebagai dajjal. Nabi SAW bersabda, tidak akan datangnya hari kiamat hingga diutus para dajjal. Tengok ada dekat situ para. Kalau kita biasa sebut para ibu, para ayah, para guru dan sebagainya, tapi ada para dajjal. Tengok, pendusta yang berjumlah sekitar 30 orang, dan semuanya mengaku sebagai rasul, iaitu utusan Allah. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Betul tak hadis ni? Hadis ni betul lah. Jadi kalau kita belajar dalam hadis, antara riwayat Imam Bukhari adalah riwayat yang paling kuat, yang paling sahih. Salah satu dari tanda-tanda hari kiamat ini telah terjadi, yakni telah muncul banyak orang yang mengaku sebagai nabi, baik pada zaman dahulu maupun zaman sekarang. Dan tidak lama lagi akan muncul dajjal yang lain, hingga keluar dajjal yang buta sebelah matanya dan pendusta. Kita berlindung kepada Allah dari fitnahnya. Jadi maksudnya akan datang tak dajjal yang betul-betul? Yang dajjal yang sekarang-sekarang ni semua dajjal yang gimmick je. Dia punya bunga-bunga je. Tapi akan datang nanti pada tanda-tanda akhir tanda-tanda kiamat besar. Kita akan bahas secara detail macam mana mukanya dajjal. Ada muka dajjal sini? Mudah-mudahan kita tak ada lah, insya-Allah. Takkan dajjal datang sini dia dengan gelas pula tentang dia. Memang saya dah orang yang pertama kali dibunuh. Okey, jadi kita tengok pada suatu hari, ini kisah dia. Pada suatu hari Nabi SAW berkhutbah. Dalam khutbahnya beliau bersabda, demi Allah, tidak akan datang hari kiamat hingga muncul 30 orang pendusta, dan yang terakhir muncul dari mereka adalah dajjal yang buta sebelah matanya dan pendusta. Ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad. Diriwayatkan daripada Thauban radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin
wa hatta ya'budul awthan wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabuna kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Tidak akan datang hari kiamat hinggalah kabilah-kabilah dari umatku akan menjadi kaum musyrikin. Ramai tak? Ramai. Itu lepas Nabi mati je ramai dah murtad. Itu tanda-tanda awal. Sekarang ni lagi dah. Ya orang Melayu. Kita ni golongan Nabi tak? Ada nama Habib depan. Habib Nur Kamarul. Walaupun kita tak di kalangan golongan Nabi, tetapi di antara orang Islam ramai sangat yang masuk dalam agama orang-orang kafir. Jadi ni Nabi dah katakan. Jadi kita kalau tengok orang-orang Islam masuk ke agama kafir, kita nak kena buat apa? Kita tak boleh nak tarik dia, ataupun kita tak boleh nak bunuh dia atas kuasa kita, tak boleh lah. Kerana hidayah itu di tangan siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan ni tanda-tanda yang kita kena beriman bahawa ramai akan masuk agama-agama lain. Sedangkan aku adalah penuntut para nabi, dan tidak ada seorang nabi pun sesudahku. Underline, tak ada seorang nabi pun sesudahku. Itu nak kena pegang kuat-kuat. Sebagaimana yang dikhabarkan Nabi SAW tentang munculnya 27 orang yang mengaku sebagai nabi, dan 4 di antaranya adalah wanita, semuanya mengaku sebagai utusan Rasulullah. Boleh tak? Sekarang kita nak go through siapa yang berani sangat tu mengaku menjadi nabi. Dia akan disebutkan sekejap lagi. Dia siapa orang-orang dia. Diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, pada umatku akan ada pendusta. Mereka adalah para dajjal. Semuanya ada 27 orang, dan 4 di antaranya adalah wanita. Underline tu, 4 di antaranya adalah wanita. Subhanallah. Kalau kita tengok orang yang nak claim jadi nabi, kalau lelaki tu mungkinlah orang kata kalau orang bodoh boleh ikut jugalah. Tapi kalau dia claim nabi itu seorang wanita, itu memang kelakar seram. Kalau nak mengaku menjadi nabi wanita pula, bukan maksudnya kita merendahkan martabat wanita, kerana takkan terjadi nabi dan rasul itu daripada wanita. Jadi itu antara benda yang paling mustahil. Dan sedangkan aku adalah penutup para nabi, dan tidak ada seorang nabi pun sesudahku. Kita tengok, telah muncul beberapa orang sejak zaman dahulu yang mengaku sebagai nabi. Nombor 1, seseorang yang mengaku sebagai nabi pada zaman Nabi SAW adalah Al-Aswad Al-Ansi. Ini bracketkan tu, besar-besar bracketkan. Al-Aswad Al-Ansi yang berada di mana? Yaman. Yaman tahu kat mana? Tahu kan? Yang mana? Ini kalau dekat Saudi, tu sempadan dia ada negeri Yaman. Ia murtad, keluar dari agama Islam dan mengaku sebagai nabi. Peristiwa murtad ini merupakan awal terjadinya murtad di dalam Islam pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Al-Aswad Al-Ansi bersama dengan pengikutnya bergerilya. Apa tu? Bergerilya. Itu maksudnya dia grillkan steak tu. Saya tak tahu, ramai. Di bahasa Melayu kan? Indonesia. Okey, melakukan penyerangan hingga menguasai seluruh wilayah Yaman dalam kisaran 3 atau 4 tahun. Subhanallah. Maka Nabi SAW mengirim surat kepada kaum muslimin yang berada di Yaman dan menganjurkan mereka untuk melakukan perlawanan. Jadi kalau kita bunuh ataupun kita adanya serangan kepada orang yang mengaku menjadi nabi, boleh tak? Boleh. Boleh ke tidak? Sekarang kalau orang mengaku jadi nabi, kita cakap apa lagi? Jom royok. Sekarang tak ada bunuh, royok dulu, lalu mati. Boleh ke tidak? Itu tidak dibolehkan. Tak bolehkan. Kerana ini perintah siapa? Perintah Rasul. Ini perintah Rasul. Dan itu nak kena ada perintah kaum muslimin, ketua kaum muslimin, khalifah, di antaranya Abu Bakar. Abu Bakar dia boleh buat keputusan, sedangkan Umar tak setuju, betul? Jadi itu nak kena ada proper lah. Kita jangan nampak orang cuba mengaku jadi nabi, please, sekali.
dah mengaku kita bagi sekali. Okey. Jadi itu tak boleh Mana tadi ni? Okey, jadi kaum muslimin pun patuh melakukan penyerangan kepadanya dan berhasil membunuhnya ketika ia sedang berada di rumahnya dengan bantuan isterinya. Tengok isteri dia pun bersekongkol juga untuk bunuh. Sang isteri kemudian dinikahi oleh Kisra. Siapa tu Kisra? Kaisar. Siapa tu Kaisar? Kisra. Dia pembesar Rom. Dia Kisra, pembesar Rom. Setelah kematian suaminya yang akhirnya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini kita akan jumpa bila ni? Kisah berimannya ataupun kisah dia masuk Islam dan kisah dia mati. Dia akan ada kisah dia dalam kelas besok. Tapi bukan besok lah. Maksudnya dalam salah satu bab itu ada tentang kisah Nabi SAW solatkan ghaib untuk Kisra. Nanti kita akan sebutkan nama dia Al-Ashhamah dan sebagainya. Itu nak kena masuk dalam kelas lagi satu lah. Okey, seterusnya setelah kematian Aswad, Islam dan pengikutnya semarak di Yaman. Mereka menulis kepada Rasulullah dan beliau pada malam harinya mendapatkan kabar dari langit lalu mengabarkan kepada para sahabatnya kekuasaan sang pendusta ini mulai dari munculnya hingga kematiannya kurang lebih berlangsung selama 3 bulan. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan 4 bulan. So kita tahu bila ditanya siapa Nabi palsu yang pertama? Siapa nama tadi? Al-Aswad Al-Ansi Al-Kohol. Jadi nama dia Al-Aswad Al-Ansi. Boleh Itu yang pertama. Kita tengok yang kedua. Di antara orang yang mengaku Nabi adalah Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Kaum muslimin berkali-kali berusaha untuk membunuhnya. Kemudian dia pun masuk Islam dan sangat konsisten dengan keislamannya. Ia bergabung dalam pasukan umat Islam. Ia mendapatkan cubaan yang bagus dalam berjihad di jalan Allah dan gugur di Nahawan. Jadi itu yang kedua. Itu adalah siapa nama dia? Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Jadi pertama tadi Al-Aswad Al-Ansi. Kedua Tulaihah. Yang ketiga, di antara yang mengaku Nabi adalah Musailamah Al-Kazzab. Ini biasa kita dengar, betul tak? Biasa dengar. Nama dia siapa? Bukan Misai. Musailamah Al-Kazzab. Ia mengklaim bahawa wahyu telah turun kepadanya pada waktu gelap malam. Ini lagi hebat. Yang tadi tu mengaku suka-suka je, tapi dia claim pula wahyu turun padanya pada waktu gelap malam. Kenapa tak waktu siang? Tak berani lah tu. Pada waktu gelap malam. Dulu tak ada lampu, betul tak? Jadi boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan pasukan kepadanya di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid. Yang kedua Ikrimah bin Abu Jahal dan Syarahbil bin Hasanah. Jadi Musailamah menghadapinya dengan pasukan yang berkekuatan 40,000 pasukan. Ramai tak? Ramai. Terjadilah pertempuran sengit di antara mereka. Wilayah ini ada dalam kekuasaan Musailamah dan pasukannya. Musailamah terbunuh di tangan Wahsy bin Harb. Yang ada lain tu Wahsy bin Harb. Jadi kalau kita ditanya Musailamah dibunuh oleh siapa? Wahsy bin Harb. Yang Wahsy ni dulu dia bunuh siapa? Hamzah. Ingat tak kisah dia? Wahsy bunuh Hamzah. Waktu tu dia belum masuk Islam. Dan kerana dia bunuh Hamzah, dia merdeka. Itu sebabnya Allah memang dah takdirkan Hamzah akan mati. Tapi itu antara sebabnya Wahsy yang membunuhnya. Tetapi lepas Wahsy membunuhnya, jahat tak Wahsy? Waktu tu lah dia pun bukan nak bunuh sangat pun, dia nak merdekakan aja. Faham tak? Tapi lepas tu hidayah Allah datang kepada dia. Maka dia pun masuk Islam. Jadi nak tebus pasal Hamzah pakcik yang paling Nabi sayang. Pakcik yang paling Nabi sayang. Jadi nak tebus, dia berazam, dia nak bunuh Musailamah Al-Kazzab, lalu dia dapat bunuh. Nampak? Jadi itu antara kesemangatan Wahsy. Kebenaran pun menang dan berkibarlah bendera tauhid.
Bendera tauhid. Kenapa kita sebut bendera tauhid? Kerana yang bezakan Islam dengan kafir itu tauhid. Betul tak? Yang bezakan kita dengan orang kafir apa? Tauhid. Kita sembah hanya satu Allah. Mereka sembah pun Allah juga, tapi dengan yang lain. Nampak? Jadi bila kita serang orang-orang yang sebegini, maka naik dah bendera tauhid. Subhanallah. Itu pasal kita bangga dengan Islam. Kita rasa sayang dengan Islam. Kerana dengan Islamnya kita tidak akan dapat masuk syurga biiznillah. Nak masuk syurga tak? Nah, dia tak semangat. Okey, itu biiznillah. Seandainya kita mati dalam keadaan kita tak syirikkan Allah Azza wa Jalla fi'ula. Okey, itu nombor 3. Seterusnya, nombor 4. Di antara mereka yang mengaku sebagai Nabi adalah Sajjah bin Al-Harith At-Taghlibiyah. Ia berasal daripada Nasrani Arab. Underline, Nasrani Arab. Apa maksud Nasrani? Kristian. Arab Kristian. Jadi ada Arab Kristian. Ia berasal dari Nasrani Arab dan mengaku sebagai Nabi setelah Rasulullah SAW wafat. Yang Musailamah ni, dia mengaku waktu Nabi hidup tak? Waktu Nabi hidup. Waktu Nabi hidup. Sampai dia berani hantar surat kat Nabi lagi. Dia tak malu. Dia hantar surat. Dia katakan apa dalam surat tu? Daripada Nabi Musailamah ke Nabi Muhammad. Kalau kita dah sorok dah muka kau kat bawah tanah tu, malu dah sikit. Nabi tu memang betul-betul. Kau yang palsu boleh hantar utusan. Nampak percaya lah. Pasal orang kalau ya pun jangan percaya sangat. Lalu banyak sekali dari kaumnya yang menjadi pengikutnya. Ia bersama pengikutnya memerangi kabilah di sekitarnya, bahkan hingga sampai di Yamamah. Ia bertemu dengan Musailamah, kemudian berteman dengannya, dan akhirnya Musailamah menyuntingnya menjadi isteri. Ketika Musailamah terbunuh, ia kembali ke negaranya, berkiprah di kaumnya Bani Taghlib. Kemudian ia masuk Islam dan sangat konsisten dengan keislamannya. Kemudian ia pindah ke Basrah dan mati di sana. Itu jadi tu nombor 4. Jadi kita tengok dekat situ ada peta tak? Ada. Itu ada Syam, ada Suria, ada Persia. Persia tu negeri Parsi. Lalu adanya Al-Habasyah. Jadi itu arrow dia. Macam mana dia? Sajjah bin Al-Harith ke binti Musailamah nikah dengan dia? Boy. Itu nanti kita buat research balik dah. Dia sama dia lelaki ataupun wanita. Itu nanti kita akan kaji balik. Yang seterusnya kita tengok nombor 5. Ada pun pada masa tabi'in dan sesudahnya muncul seseorang yang bernama Mukhtar bin Abu Ubaid As-Saqafi. Mukhtar bin Abu Ubaid As-Saqafi mula-mula ia menampakkan sebagai pengikut Syiah. Adalah besar Syiah. Sehingga banyak pengikut Syiah yang menjadi jemaahnya. Ia mengklaim bahawa Jibril alaihissalam telah turun kepadanya dalam beberapa peperangan. Ia bertarung dengan Mus'ab bin Az-Zubair dan ia terbunuh dalam peperangan itu. Jadi Syiah ni betul ke tak betul? Tak betul. Kalau tak betul dia apa? Salah lah. Tak betul salah. Memang salah lah. Kerana apa? Kerana itu antaranya orang Syiah sendiri ada yang nak klaim jadi Nabi. Itu salah satu. Yang kedua dia klaim Nabi, dia klaim Sayyidina Ali sebagai seorang Nabi. Sayang tak kita Sayyidina Ali? Sayang, tapi janganlah sampai angkat dia menjadi Nabi. Begitu juga kita sayang Rasulullah, tapi tak payah angkat Rasulullah sampai jadi Tuhan. Dia simple. Sayang, tapi janganlah angkat. Janganlah sampai kita menyembah dia, ataupun jangan sampai kita naikkan martabat dia pada bukan tempatnya. Seterusnya kita tengok nombor 6. Di antara mereka Al-Harith bin Sa'id Al-Kazzab yang muncul sebagai ahli ibadah di Damsyik. Di Damsyik itu kat mana? Di Syria. Di Damsyik itu dekat Syria. Kemudian mengaku sebagai Nabi. Ketika ia mengetahui bahawa kabar tentang dirinya mengaku
sebagai Nabi sampai kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ia bersembunyi. Lalu ada seorang dari penduduk Basrah yang tahu tempat persembunyiannya. Akhirnya ia mengaku kepadanya dengan penuh kejujuran. Haris memerintahkan untuk tidak menghalangi orang-orang yang mengetahui tempatnya itu jika ia ingin masuk menemuinya. Orang tersebut menyampaikan khabar ini kepada Khalifah Abdul Malik. Lalu bersamanya diutuslah pasukan yang menangkap Haris. Ia ditangkap untuk dibawa menghadap kepada Abdul Malik. Abdul Malik memerintahkan kepada beberapa tokoh fiqh dan ulama untuk tetap menghormatinya dan memberinya pelajaran bahawa perbuatannya itu datang dari syaitan. Namun Haris menolak ajakan mereka untuk bertaubat sehingga akhirnya dia dibunuh. Mungkinlah kita husnuzan, mungkin dia sangka dia Nabi itu dia tersilap belajar ke, guru dia dah mati awal ke. Tetapi dia dah bagi peluang dan nasihat juga tak ada. Memang Nabi tak ada bunuh. Yang nombor 7, pada era moden belum lama ini muncul seorang di wilayah India yang bernama Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Famous tak ni? Famous kat Singapura ada tak? Apa nama dia? Qadiani lah. Nama fahaman dia adalah fahaman Qadiani kat mana? Ya, dekat Onan. Betul tak? Orang makan kari dia tak? Okay, jadi dia kat situ lah. Adanya Masjid Taha. Masjid Taha itu jangan masuk masjid tu. Tapi saya pernah masuk lah saja suka-suka. Tetapi subhanallah, tengok dia punya, walaupun dah sesat dan memang difatwakan sesat dan sebagainya, dan mengaku jadi Nabi, takkan tak nak sesat juga. Tetapi subhanallah, dengan ramainya orang di antara mereka, yang orang ni muka siapa? Muka kita juga. Muka orang kita, bukannya muka orang lain. Jadi itu menunjukkan bahawa kesesatan itu tak kira orang. Dia ada PhD ke, dia ada PhD ke, dan apa sahaja dia punya qualification, tak menentukan yang dia itu boleh selamat daripada kesesatan. Boleh tak? Kerana ramai orang yang masuk agama ataupun ajaran-ajaran yang sesat, sedangkan dia ada sertifikatnya orang. Jadi kita tak kira dari segi sertifikat, tapi kita kira iman dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia mengaku sebagai Nabi. Ia mengaku menerima wahyu dari langit. Bagaimana dia mengaku bahawa Allah telah mengabarkan kepadanya bahawa ia akan hidup 80 tahun. Kemudian ia mempunyai pengikut. Para ulama mengendalikan perilakunya dan menolak klaimnya. Mereka menerangkan bahawa ia adalah Dajjal. Di antara para ulama itu adalah alim besar Amr Tasri. Ia jauh lebih pintar dari Mirza Ghulam Ahmad. Bahkan pada tahun 1326 Hijrah, baru tahun 1908 Masihi, Al-Qadiani menantang Syekh Sanaullah bahawa siapa yang berdusta di antara keduanya, Mirza dan Sanaullah, akan mati. Dan dia berdoa kepada Allah agar mencabut nyawa orang yang berbuat batil dalam kehidupan sahabatnya. Ia ditimpa penyakit taun, dan penyakit ini yang membawa kematiannya, yakni setelah setahun Al-Qadiani dan timpa doa yang dipanjatkannya. Ayah mertuanya yang menyebutkan akhir kehidupannya dengan perkataannya ketika penyakitnya menjadi akut ke takut ke, ia membangunkanku, maka aku pun pergi menghampirinya dan aku menyaksikan apa yang dirasakan dari sakitnya. Lalu ia berkata kepadaku, aku menderita penyakit kolera, kemudian ia tidak bicara setelah itu dan akhirnya meninggal. Demikianlah para pendusta keluar secara beruntun satu persatu hingga mencapai jumlah mereka sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi SAW, hingga datang akhir dari mereka Al-Masih Ad-Dajjal yang keluar di akhir zaman. Kita berlindung Allah daripada fitnahnya, dan turunlah Isa putera Maryam alaihissalam untuk membereskannya dan juga fitnah-fitnahnya. Ada sebahagian orang yang sedikit bingung, kerana Nabi SAW mengkhabarkan bahawa para pendusta yang mengaku sebagai Nabi ada 30 orang, sedangkan sejarah dan fakta menunjukkan bahawa jumlah mereka lebih ramai daripada itu. Kalau kita kira memang lebih daripada itu. Ini baru sikit. Yang kita boleh tengok yang mengaku daripada Malaysia je. Kita boleh masuk pergi buku ni. Betul? Yang daripada Indonesia je. Yang mengaku daripada Indonesia pun ada yang mengaku daripada golongan wanita.
Dan itu belum lagi kita tengok daripada Afrika je. Jadi memang banyak, lebih banyak daripada 30 orang. Jadi jawapannya apa? Bahawa jumlah mereka yang 30 sebagaimana disebutkan dalam hadis adalah yang dikenal, yang jelas kewarganegaraannya dan mempunyai pengikut. Sedangkan selain mereka tidak memiliki kriteria itu sehingga tidak masuk dalam kategori yang 30. Boleh? Jadi number tu walaupun lebih, jadi itu yang kita katakan bahawa ada yang betul-betul dah ada pengikut banyak. Tapi ada yang baru nak action sekejap dah kena patahkan dia punya rasul dia dah letak jawatan. Betul kan? Kita pernah dengar kan? Rasul Melayu letak jawatan. Siapa nama dia? Kaha. Ada nama Kaha? Tak ada itu nama dia Kaha, itu Rasul Melayu. Diturunkan Yasin itu pada orang Melayu. Dan akhirnya bila dah kena tangkap kat court, saya dengan ini meletak jawatan sebagai Rasul. Kelakar. Kelakar tak? Kelakar lah. Memang kelakar. Dah kena masuk court baru nak letak jawatan. Cuma tak masuk. Kita datang buat sini tengok macam mana dia menjadi Rasul. Jadi ini semua yang Nabi tengok. Jadi Nabi, masa Allah katakan wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tak cakap melalui hawa nafsu kecuali ada wahyu. Ini semua wahyu tak? Yang terjadinya baru-baru zaman ni. Dia dah lepas Nabi mati, banyak yang berlaku. Tapi Nabi itu tahu, bukan kerana Nabi tahu alam ghaib semuanya, tapi ini antara yang Allah telah khabarkan kepada Nabi SAW. Okey, seterusnya. Jadi menyebarnya rasa aman dan kemakmuran. Menyebarnya rasa aman dan kemakmuran. Kita sekarang kat sini rasa aman tak? Aman. Aman. Kita walaupun kita balik malam, tapi rasa takut tak? Tak takut. Itu antara tanda-tanda kiamat. Tahu? Betul. Ambil jangan dalam bab ni apa? Betul. Nanti kita akan masuk hadis ni. Umat Islam yang hidup dalam period Mekah dan Madinah berhadapan dengan peperangan dan senantiasa menghadapi pertempuran dan peperangan. Nabi SAW mengabarkan bahawa dengan bertambahnya waktu dan dekatnya hari kiamat, umat manusia akan diliputi dengan rasa aman dan kemakmuran. Nampak tak? Jadi pada zaman dulu Mekah Madinah, orang nak keluar waktu malam takut tak? Takut. Tak ada serigala, tak ada pocong. Itu zaman sekarang yang pocong, zaman dulu tak ada pocong. Dah banyak benda-benda yang entah-entah kat malam orang punya geng, geng-geng yang memang kaki-kaki perompak itu sampai orang takut. Pasal Nabi SAW antara sunnahnya lepas Isyak itu terus kita tidur. Pasal boleh bangun awal. Jadi itu antara pada zaman dulu beza dengan zaman sekarang. Sehingga orang yang berjalan kaki antara Iraq dan Mekah tidak akan takut kecuali hanya tersesat jalan sahaja dan hingga terjadi al-haraj. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu al-haraj? Beliau menjawab, pembunuhan. Jadi itu menunjukkan pada zaman dulu memang semua takut, tapi akan datangnya di akhir zaman yang mereka dah tak takut, iaitu akan rasa tenang. Jalan daripada Iraq sampai ke Mekah jauh tak? Jauh, tapi tak rasa takut. Betul tak sekarang? Naik flight, kita pergi Madinah Mekah, rasa takut tak? Tak takut. Dalam flight boleh tengok kartun lagi. Contoh boleh tengok cerita Hindustan. Subhanallah. Nak buat umrah tengok cerita Hindustan. Dah kenapa? Dah sampai tak rasa takut dah. Dia dah sampai boleh buat maksiat lagi. Subhanallah. Nampak tak? Jadi ini musibah. Okey? Jadi hal ini dikuatkan oleh perkataan Nabi SAW kepada Ali bin Hatim radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, wahai Ali, apakah kamu mengetahui al-Hira? Ia menjawab, aku tidak mengetahuinya, tetapi telah dikabarkan kepadaku tentangnya. Beliau bersabda, jika kamu dikurniai umur yang panjang, kamu akan melihat seorang perempuan yang berjalan dari Al-Hira hingga tawaf di Kaabah. Ia tidak takut kepada seorang pun kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini tanda-tanda lah. Jangan kita rasa kita dah tak payah keluar, ataupun rasa tak takut itu kita bawa takut. Tak payah rasa macam tu. Dah memang Allah katakan ini tanda-tanda kiamat. Bukan maksudnya kita nak kena mumuh-mumuhkan orang, ataupun kena takut orang. Tidak. Dah rasa aman je lah. Tapi ini tanda-tanda hari kiamat. Harta akan banyak,
dan berlimpah dengan izin Allah. Keadilan akan menggantikan kezaliman dan kejahatan pada zaman Al-Mahdi dan Isa alaihi salam. Okey, jadi itu berlaku belum? Dah berlaku tik dan akan berterusan. Okey, seterusnya kita tengok Hira. Kita tengok peta kat bawah tu, map tu. Ada Hira dengan Mekah. Jadi jarak antara Mekah dengan Hira. Hira tu nama tempat dah di sana. Jadi jauh tak? Jauh. Yang kita tengok sekarang ni, kalau negara Arab tu semua padang pasir, betul tak? Lagi takut. Tak ada kalajengking, betul? Tak ada ular kat padang pasir. Tak ada dog. Binatang. Binatang apa tu? Dia macam biawak lah. Dia macam biawak, tapi handsome. Okey, seterusnya kita tengok nombor 13. Yang tanda-tanda kecil adalah munculnya api dari Hijaz. Hijaz tu apa? Tulis dalam kurungan Mekah dan Madinah. Antara Mekah dan Madinah itu kita panggil Hijaz. Mekah dan Madinah. Di antara tanda-tanda hari kiamat yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW adalah keluarnya api dari Hijaz yang ada dekat wilayah Madinah Munawwarah. Sebahagian ulama dan ahli sejarah menyebutkan bahawa tanda itu telah terjadi pada tahun 654. Underline 654. Dah berlaku belum? Dah, sotik je. Dah berlaku. Al-Hafiz Ibn Katsir berkata dalam mengomentari hal ini, dia mengatakan telah muncul api dari tanah Hijaz yang menyinari leher-leher unta di Basrah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW telah bersabda, tidak akan datang kiamat hingga keluar api dari tanah Hijaz yang menyinari leher-leher unta di Basrah. Basrah tu kat mana sekarang? Dekat Iraq. Jadi Madinah dengan Iraq jauh tak? Jauh. Tetapi besarnya kebakaran tersebut, sampai kat sana tu boleh rasa barangnya. Kata boleh nampak sinarannya. Dia punya lighting dia ataupun dia punya api dia, menyala dia. Itu tanda-tanda akhir zaman. Ada yang mengatakan bahawa api tersebut ada hingga 3 bulan lamanya. Itu. Wanita-wanita Madinah menyingkir dari cahaya api itu. Maksudnya mereka elak daripada cahaya tersebut pasal 3 bulan. Abu Syamah, dia berkata menjelaskan kejadian ini pada malam hari Rabu. Itu antara detail yang para ulama sebutkan. Malam hari Rabu tanggal 3 Jumadil Akhir tahun 654 Hijrah. Jadi dah setengah kali ganda daripada sekarang. Sekarang dah 1436. So lebih daripada setengah. Dulu berlaku pada tahun 654 di Madinah Al-Munawwarah. Terdengar suara yang keras, kemudian gempa hingga menggetarkan tanah, dinding, atap, tiang dan pintu sesaat demi sesaat hingga hari Jumaat dari bulan tersebut. Kemudian muncul api besar di Qurrah di wilayah Madinah, iaitu sebuah desa di Bani Quraizah. Kami melihatnya dari rumah-rumah kami dan dari dalam Madinah. Seakan-akan kami mempunyai api besar. Api mengalir ke lembah Syazha, seperti aliran air dengan percikan api seperti istana. Jadi itu nanti kalau insyaAllah kalau kita pergi Madinah nanti, kita buat umrah, nanti saya akan tunjukkan kat mana tempat tersebut. Boleh tak? Dan kita boleh pijak lagi ke atas tu. Dulu lah dah terbakar, sekarang terbakar tak? Sekarang dah tak terbakar, dia jadi hitam. Jadi kita boleh buat balik sikit, kita letak kat Masjid Rauzah. Tak payah dah. Jadi cuma kita akan nampak asar dia ataupun nampak bekas dia. Jadi ini pun salah satu tanda Nabi SAW mengatakan bukan dengan hawa nafsu. Dan ini bukan dia dekat dengan zaman Nabi 654 tahun. Dan sampai hari ini kita ingat bahawa itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Kita boleh tengok antara Basrah dengan Madinah, itu jauhnya berapa? 985 km. Bayangkan yang tadi bakar kat Madinah, rasa dia punya nyala api tu kat mana? Basrah. Yang dekat 1000 km. Macam sini pergi Hatnyai. Dah sampai dah 1000? Tak nak pergi ni. Baru dah duduk Singapura je. Okey, jadi kita tengok itu antara gambar ataupun antara peta yang kita boleh nampak daripada situ. Okey.
Okey. Seterusnya, boleh sambung lagi ni? Dah mau belum? Belum insya-Allah. Masih semangat lagi. Ya, pasal biasalah kita minggu-minggu sebelum ni masih ada je yang nak pergi jauh sikit tapi tak boleh. InsyaAllah ini minggu ni kita cuba tengok ini antara tanda-tanda kiamat dengan lebih tenang insyaAllah. Seterusnya kita tengok nombor 14. Tentang perang Turki. Ada pun boleh tulis kat bawah tu pun termasuk dalam peperangan Mongol. Peperangan Turki termasuk dalam peperangan Mongol. Mongol kat mana? Mongolia ataupun Siberia. Telah dijelaskan sebelumnya bahawa di antara tanda-tanda hari kiamat adalah terjadinya peperangan dan pertempuran sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, yakni akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan umat yang lain. Di antaranya adalah peperangan antara umat Islam dan bangsa Turki. Tengok footnote kat situ. Dulu Turki terdiri daripada 22 kabilah suku. Zulkarnain dia telah membangun benteng pada 21 kabilah dan tinggal satu kabilah, yakni Turki. Dinamakan demikian Turki kerana mereka ditinggalkan keluar dari benteng yang tidak ditutup atas mereka kerana masih adanya kabilah. Ini zaman Zulkarnain dulu, zaman nama dulu. Jadi kenapa? Dan macam mana Nabi SAW, nanti kita tengok macam mana Nabi SAW detailkan sifat-sifat orang Turki itu macam mana yang akan menyerang orang-orang Islam. Jadi itu antara peperangan Turki yang Nabi SAW detailkan secara langsung. Sedangkan Nabi tak pernah tengok pun, tak pernah tahu pun siapakah itu orang Turki. Tapi Nabi dapat listkan betul-betul hidung dia macam mana, mata dia macam mana, kaki dia macam mana dan sebagainya. Jadi itu peperangan ini telah terjadi pada masa sahabat, yakni period awal kekhalifahan Bani Umayyah. Mereka menghancurkan Turki dan mendapatkan harta rampasan dari mereka. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan datang hari kiamat hingga kalian memerangi bangsa Turki. Yang pertama ciri-cirinya, tulis kat situ. Pertama, dia letak nombor 1, sepet matanya. Yang kedua, kemerah-merahan wajahnya. Yang ketiga, pesek hidungnya. Apa tu pesek? Di antara hidung dia tak naik lah. Dia menjunam kat bawah. Wajah mereka seperti tameng perang. Tameng sari tahulah. Tameng perang iaitu bulat. Maksudnya dia punya shield dia. Bulat. Nombor 4, nombor 5. Dan tidak akan datang kiamat hingga kalian memerangi kaum yang sandal mereka terbuat dari rambut, iaitu kulit yang berbulu. Sampai begitu detail Nabi SAW terangkan tentang sifat orang-orang Turki. Ataupun kita sebut tentang, pernah dengar tak tentang tentera Tatar? Pernah dengar? Tentera Tatar ataupun tentera Mongol. Ataupun kalau orang Arab dia panggil Mongol, dengan Tatar. Ataupun orang Arab pun akan panggil barbar. Pernah dengar? Kember. Yang dimaksudkan dengan mereka adalah bangsa Tatar Mongol yang menghancurkan negara Islam pada tahun ke-656 sampailah tahun 1258 Hijrah dan menumpahkan darah, akan tetapi pada akhirnya mereka masuk Islam. Wallahu a'lam. Jadi tulis kat situ, dia menghancurkan kerajaan Abbasiyah. Jadi dia akan hancurkan pada waktu zaman bila? Zaman Abbasiyah. Waktu 656 tu, itu adalah dia masuk Baghdad. 656 tahun yang kat situ tu tadi tulis, kat situ dia masuk Baghdad. Itu waktu tu kerajaan Abbasiyah. Lepas tu 658, tadi 656 betul tak? 658 dia masuk negeri Syam. Negeri Syam tu kat Syria. Dan mereka memang yang paling kejam. Mereka memang yang paling kejam. Dan tulis fakta kat situ. 2.5 million
mereka telah bunuh. Dalam sejarah mereka paling kejam. 2.5 million itu mereka bunuh dengan begitu saja. Dan di antara kekejaman mereka, bila dia masuk satu negara tu, dia tak akan biarkan satu orang pun yang hidup di antara rakyat dia. Sama ada lelaki, wanita, anak, orang tua ke, tak tua ke, semua akan dia habiskan. Sampai dalam sejarah, dia membuktikan bahawa tulang umat Islam itu seperti tinggi gunung. Tulang berulang, dicampak-campak dan tanah tu penuh dengan minyak kerana lemak-lemak orang Islam yang diorang bakar. Itu pasal Nabi SAW katakan apa? Akan datang, mereka akan serang kamu. Dan itu adalah sejahat-jahat orang. Dan kena tahu bahawa mereka ini, antara para ulama katakan, mereka bukan bunuh orang Islam kerana mereka musuh orang Islam. Tapi memang diorang memang kejam. Faham tak? Kalau macam orang kafir serang kita pasal dia anti-Islam, orang kata Jesus Christ, ataupun apa-apa dah pun, tetapi mereka ni memang dasar kejam sangat-sangat. Sampai lautan itu penuh dengan dakwat. Pasal dulu bila dia masuk Iraq, masuk Baghdad, itu semua pusat Islam kat sana. Jadi mereka akan lenyapkan semua buku-buku Islam. Itu pasal dalam buku Islam, kalau kita belajar, kalau kat universiti, para masyayikh banyak cakap, ini buku Islam yang sekarang ini kita tak terbaca, tapi yang tertatar disebut. Yang tertatar dulu, tenggelamkan buku Islam itu lebih banyak daripada yang sekarang. Jadi kita nak kata, kita alim macam mana pun, itu pun tak semua ilmu yang kita dapat. Subhanallah. Tapi tengok, inilah kekejaman kaum Turki. Tapi akhirnya mereka masuk Islam. Dan itu pun sebahagian. Kalau kita tengok hari ini, siapakah kaum Tatar? Itu terbagi menjadi besar. Yang antaranya Rusia, antaranya termasuk Turki, antaranya yang dekat Kazakhstan, dekat sana-sana semua. Itu semua antara. Tengok muka-muka diorang kan kemerah-merahan. Ada muka kemerah-merahan sini. Ada matanya sepet dan sebagainya lah. Itu antara ciri-cirinya. Tapi itu dah, kita dah menang balik. Dan mereka itu telah dikalahkan. Kita tengok peta kat situ. Di kerajaan Tatar, Tartar, Kostos Tatar, ketika melakukan penyerangan ke Baghdad. Jadi ini dah berlaku belum? Dah berlaku. Ini dah berlaku. Jadi boleh masuk? Boleh last ke? Last ke tak nak last ni? Dia kalau tak bersuara tu nampak kan? Next apa next? Next week? Tak, maksudnya 15, umur 15 ni kita habiskan. Last boleh ya? Munculnya para pemimpin zalim yang memukuli orang dengan cemeti. Cemeti tahu? Apa nama dia? Potato chip. Sweet potato. Ikut dah. Jadi antara tanda-tanda kiamat yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW adalah para ajudan penguasa zalim yang mendera, iaitu merotan orang-orang dengan cemeti yang bentuknya seperti ekor sapi. Sapi tahu? Lembu. Dengan berbagai macam jenis cemeti yang terbuat dari kulit, elektrik, karet apa karet? Getah, dahan pohon, dan sebagainya. Jadi cemeti itu tak bermaksud daripada kayu je. Dia daripada macam-macam bahan yang dibuat. Ini diriwayatkan daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, akan ada pada akhir zaman nanti para penguasa yang menggunakan cemeti yang berbentuknya seperti seekor sapi. Jadi mereka pergi di dalam murka Allah dan pulang juga dalam kemurkaannya. Dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan dari umatku yang aku tidak melihat keduanya. Iaitu yang pertama, kaum yang membawa cemeti yang bentuknya seperti ekor sapi yang memukuli orang. Yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika kamu
ada kesempatan panjang umur, maka kamu akan melihat kaum yang pergi di pagi hari dalam kemurkaan Allah dan pulang di sore hari juga dalam kemurkaan Allah, dan di tangan mereka ada cemeti seperti ekor sapi. Hadis ini meskipun tidak secara jelas menyebutkan bahawa mereka memukul orang-orang, akan tetapi ditetapkannya atas mereka murka dan laknat Allah, menunjukkan kepada sikap permusuhan dan kezaliman mereka. Jadi terbukti, terjadi tak pada zaman sekarang? Terjadi. Sekarang gangsterism banyak, betul tak? Orang boleh pukul, tak puas hati pukul. Tapi sekarang terlalu manja pula. Kalau kita dulu zaman kecil-kecil, kalau kita tak buat homework, kena cubit sikit tu normal lah, betul tak? Tapi sekarang tak boleh pula, dah law macam tu. Tapi itu akan ada pada akhir zaman. Nabi SAW katakan, orang yang pukul orang, yang dera orang, yang something, itu mendapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan penguasa yang zalim. Jadi pasal kita tanya-tanya lah, kita kalau nak jadi something, kita jangan rasa bahawa kita ni hidup, bukan Allah jadikan kita untuk jadi something, untuk pukul orang, untuk nampak yang kita ni hebat dan sebagainya. Orang lain pun macam kita juga. Cuba kita, anak kita kena pukul, tahu marah. Kita pukul anak orang tak tahu marah pula. Tahu tak rasa pun macam mana anak orang kena pukul, tapi anak kita kena pukul, baru nak rasa. Jadi kerana itu Islam tu adil. Pasal Nabi SAW mengatakan apa? La yahillu dami mri'in muslimin. Kita takkan halal darah orang Islam yang mukmin kecuali 3 perkara. Itu antara kehormatan darah orang-orang Islam. Jadi dan seterusnya insya-Allah kita tengok nombor 16 dan seterusnya. Insya-Allah kita akan sambung pada minggu akan datang. Jadi kita tengok antara hikmah yang kita boleh dapat daripada Asyratus Sa'ah, daripada tanda-tanda hari kiamat, adalah kita akan dapat pahala tadabbur Al-Quran. Kenapa kita bahaskan buku ini? Kerana fadilatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa kamu tak menghayati Quran? Ini antara cara kita menghayati Quran. Kerana Allah banyak sangat dalam Quran Allah katakan tentang hari kiamat. Ini antara usaha kita sedikit je lah, yang nak tahu tentang apa sebenarnya yang akan terjadi nanti. Jadi bila kita dah tahu, mudah-mudahan tambahnya iman kita. Bila kita dah tahu, akan tambahnya ketakutan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita nikmat iman dan Islam, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita rasa tidak jemu dengan ilmu. Kerana kadang-kadang kita dah sampai tahap urat malas dia dah datang. Dia dah malas dah. Dia rasa malas dah. Kita nak tahu bahawa para ulama itu jadi ulama kerana mereka ketepikan rasa malas mereka. Kalau ikutkan malas, semua malas, betul tak? Tetapi subhanallah, saya yakin di semua orang yang ada dekat dalam dewan ini, ataupun ada kat luar sana, itu adalah orang-orang yang Allah memberi ketetapan kepada diri kita. Walhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi kita semangat untuk kita menuntut ilmu, supaya dengan ilmu itu akan dapat menjaga diri kita dan keluarga kita daripada api neraka wal-iyazubillah. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita semua di dalam syurganya, syurga Firdausil A'la minal jannah. Ya amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita sambung pada minggu akan datang. Cuma saya rasa dia tak boleh habis 6 minggu. Betul tak? Betul tak? Jadi macam mana nak buat ni? Sambung next year. Sambung je lah sampai dia habis. Boleh Ada siapa yang tak nak? Saya tak ada masalah insya-Allah. Saya lebih suka kita kongsi ilmu, betul tak? Kita kongsi iman, kita kongsi dapat solat ramai-ramai. Saya happy sangat. Jadi insya-Allah lah, kalau kita tak rasa jemu, alhamdulillah, insya-Allah kita sabar, perlahan-lahan, tapi kita dapat benda tu. Jadi bila orang tanya, sebutkan 15 tanda-tanda kiamat, sebutkan nombor 1 apa tadi? Dah tutup buku, subhanallah. Simpan dalam beg. La ilaha illallah. Baru nak mula ni. Jadi ini antaranya. Jadi biar kita dapat sikit tapi masuk. Bila tak masuk dah pasal nak balik dah. InsyaAllah nanti kita revise balik perlahan-lahan. Boleh tak? Boleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan jalan kita ke syurga. InsyaAllah kita jumpa pada minggu akan datang. InsyaAllah kita harap Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesabaran dalam menuntut ilmu. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih.
tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.